Dan dua benda besar yang Allah cerita pasal dia ialah sisi nama dan sisi sifat dia. Kadang-kadang dia perkenalkan dari sudut nama seperti ayat ni. Itulah mempunyai kepentingan nama bagi kita. Bahkan ilmu pertama yang Allah ajarkan pada Adam ni lah. Wa 'allama Adam al-asma. Kami telah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya kebaikan dan barakah dari sisinya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada pengerusi majlis dan mereka yang turut sama mengembeling tenaga dan daya usaha menjayakan program pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jualah yang membalas setiap keringat dan jasa tuan-tuan sekalian. Tajuk yang diberi dan ditaklifkan pada malam ini ialah ibrah, pengajaran daripada surah Al-Jumu'ah. Bersamaan kita pada malam ini, pada hari ini adalah hari Jumaat. Jadi marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah, yaitu merujuk ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Jumu'ah ayat pertama dan ayat yang kedua. Baik, bila membicarakan tentang surah Al-Jumu'ah,
Surah ini adalah merupakan surah yang ke-62 mengikut tertib susunan surah-surah di dalam Al-Quran, dan dia termasuk di kalangan surah-surah Madaniyah, yaitu satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan surah ini mengandungi 11 ayat. Pendek, cuma 11 ayat. Bila menyebut tentang berkaitan surah Al-Jumu'ah, ada satu istilah yang disebut tentang surah-surah kembar di dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan surah-surah kembar di dalam Al-Quran ialah 10 surah yang bermula pada surah 57 dan berakhir pada surah 66. Baik, surah yang pertama ialah surah Al-Hadid yang berada di penghujung juzuk 27. Surah terakhir juzuk 27, surah Al-Hadid, surah besi. Surah ini mengandungi 29 ayat. Kemudian surah yang kedua adalah surah Al-Mujadilah, mengandungi 22 ayat. Surah yang ketiga ialah surah Al-Hasyr, ada 24 ayat. Kemudian surah Al-Mumtahanah, ada 13 ayat. Kemudian ada surah As-Saff, ada 14 ayat. Yang keenam surah Al-Jumu'ah yang kita baca, 11 ayat. Al-Munafiqun, 11 ayat. At-Taghabun, 18 ayat. At-Talaq, 12 ayat. Dan At-Tahrim, 12 ayat. Ini disebut 10 surah yang kembar, kerana 10 surah ini membicarakan dua tema yang begitu penting. Yang pertama ialah tema jihad, dan yang kedua ialah tema infak. Satu jihad, satu infak. Bagaimana pembahagian 10 surah ini? Yang pertama, surah Al-Hadid ada kedua-duanya, jihad, infak. Kemudian surah Al-Mujadilah, jihad sahaja. Al-Hasyr, jihad sahaja. Al-Mumtahanah, jihad sahaja. Dan As-Saff, jihad sahaja. Kemudian bila masuk surah Al-Jumu'ah, infak sahaja. Al-Munafiqun, infak sahaja. At-Taghabun, infak sahaja. At-Talaq, infak sahaja. At-Tahrim, dia gabung balik macam yang pertama, infak dan jihad. Jadi 10 ni kalau kita nak bagi senang faham, jihad, infak, jihad 4 kali, infak 4 kali, kemudian diselangi dengan jihad dan infak balik. Baik. Jadi termasuk di dalam 10 surah ini adalah surah Al-Jumu'ah. Baik. Seterusnya, bila kita membaca surah ini, kalimah dan perkataan yang paling awal apabila kita melihat kepada kalimah dan perkataan, yang pertama di dalam ayat yang pertama ialah yusabbihu lillah, dan ini adalah merupakan kalimah dan pengucapan tasbih, iaitu bentuk penyucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia datang dengan kalimah tasbih dan penyucian, bermakna surah Al-Jumu'ah juga adalah termasuk di dalam 7 surah-surah musabbihat.
Apakah yang dimaksudkan dengan surah-surah musabbihat? Yaitu mana-mana surah yang dimulai kalimah dan perkataan yang pertama dalam surah tersebut adalah pengucapan tasbih kepada Allah. Dalam Quran ni ada 7 surah yang dikenali sebagai surah-surah musabbihat. Pertama ialah surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, kalimah tasbih, penyucian kepada Allah. Yang kedua surah Al-Hadid, termasuk di dalam 10 surah tadi. Sabbahalillah, tasbih. Surah Al-Hasyr, sabbahalillah, tasbih. Surah As-Saff, sabbahalillah, tasbih. Yang kelima surah yang kita baca, tetapi dia datang dengan lafaz yusabbihu lillah, tasbih. Kemudian surah At-Taghabun, yusabbihu lillah, tasbih. Dan yang terakhir surah Al-A'la, sabbihis ma rabbikal a'la, juga merupakan pengucapan tasbih. Jadi inilah 7 surah di dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai surah-surah musabbihat. Ada berapa? Ada 7 surah semuanya. Baik. Sebelum kita membicarakan tentang surah Al-Jumu'ah, selalu perkara penting yang sering dilupakan, mungkin oleh penceramah, mungkin oleh da'i, mungkin oleh pendakwah, terutama bila ada keterkaitan dengan permulaan ataupun muqaddimah kita membaca satu-satu surah yang baru. Kita sering melupakan satu ilmu yang dikenali ilmu siyaqul Quran. Apakah yang dimaksudkan ilmu siyaqul Quran? Yaitu ilmu yang menghubungkan surah yang kita nak belajar dengan surah sebelumnya. Setiap surah dengan surah yang baru dia ada connection, dia ada hubung kait penceritaan sebelum dan penceritaan di dalam surah yang baru. Contoh sebelum surah Al-Jumu'ah ialah surah As-Saff. Dalam surah As-Saff Allah menceritakan bagaimana dia mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Allah dan menyebarkan risalah dakwah Islamiah ke seluruh alam. Ini menjadi puncak di dalam ayat yang ke-9 dalam surah tersebut. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah, zat yang telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan hidayah dan dengan agama yang benar untuk memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang yang musyrik. Manakala di dalam surah Al-Jumu'ah, dalam hubung kait connection tersebut, Allah nak menceritakan dalam surah ini bagaimanakah cara pelaksanaan practicality itu berjalan. Okey. Tadi dalam surah As-Saff disebut umum. Tugas Nabi ini nak menegakkan agama Allah, nak menyebarkan risalah dakwah Islamiah. Dalam surah As-Saff, bagaimanakah cara, bentuk pelaksanaan, bentuk practicality yang dijalankan oleh Rasulullah untuk menegakkan agama tadi dan untuk menyampaikan risalah Islamiah. Satu benda disebut umum, satu benda bagaimanakah cara tersebut dapat dilaksanakan oleh Rasulullah adalah dua perkara yang berbeza. Yang kedua ialah dalam surah ini juga
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kalimah penyucian dan tasbih ini dengan kalimah yusabbihu. Berbeza dengan 3 surah sebelumnya, sabbahalillah, sabbahalillah, sabbahalillah. Kalau sabbahalillah dia datang dalam fi'il madhi, maksudnya dalam bahasa Inggeris past tense. Kali ini dia datang dengan kalimah yusabbihu, dia datang dengan fi'il mudhari', bermaksud dalam bahasa Inggeris present tense. Tetapi sebenarnya lebih lagi, bukan setakat present tense, tapi present and continuous tense, membawa maksud senantiasa, berterusan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi past tense membawa indikator, indikasi, benchmark, ketetapan. Manakala dalam bentuk present and continuous tense membawa indikator, indikasi dan benchmark kepada senantiasa dan berterusan. Itulah yang disebutkan di awal surah ini. Jadi sebelum kita membicarakan tentang kupasan dan penafsiran ayat pertama dan ayat yang kedua, ada baiknya kita meneliti beberapa buah hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelebihan surah Al-Jumu'ah, ataupun lebih khusus berkaitan dengan hari Jumaat. Baik, di dalam sebuah tafsir, ini adalah salah satu tafsir ensiklopedia. Dalam tradisi ilmu tafsir, dalam banyak-banyak tafsir tu ada 2 buah tafsir yang disifatkan sebagai tafsir ensiklopedia, kerana sifat dia yang mempunyai jilid-jilid yang banyak dan kupasan-kupasan yang panjang. Tafsir macam ni ada berbelah-belah jilid biasanya. Pertama ialah tafsir Imam Al-Alusi yang bernama Ruhul Ma'ani. Yang kedua tafsir Kabir atau nama lain dia Mafatihul Ghaib, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baik, salah satu tafsir tersebut iaitu Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi, di dalam muqaddimah surah Al-Jumu'ah dia telah mendatangkan sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat besar Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ni hadis sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Jadi apa kata sahabat besar ini? Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina unzilat suratul Jumu'ah. Kami sedang duduk-duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana diturunkan surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menceritakan keadaan, suasana dan condition sewaktu surah Al-Jumu'ah ni turun pada Nabi. Keadaan dia lagu mana? Waktu tu Abu Hurairah bersama dengan beberapa sahabat Nabi yang lain sedang duduk-duduk dengan Nabi. Dan waktu tu diturunkan surah ini kepada Rasulullah. Jadi waktu tu Rasulullah dalam keadaan sedar dan Rasulullah dalam keadaan jaga. Saya nak sebut satu lagi condition yang hampir sama. Bila diturunkan satu surah lain kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Dan ini dinamakan ayat yang bersifat naumi. Apa maksud naumi? Tidur. Waktu tu pun ada beberapa sahabat sedang duduk-duduk dengan Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Tapi berbeza dengan keadaan yang pertama tadi. Rasulullah duduk dengan sahabat tu, kalau bahasa Melayu kita istilahkan tidur-tidur ayam.
Dan kemudian selepas tu Rasulullah mengangkatkan wajah baginda sambil dalam keadaan tersenyum. Lalu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan kamu tersenyum? Sesungguhnya sebentar tadi telah diturunkan satu surah kepada aku. Lalu Rasulullah membacakan surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Cuma nak buat banding beza, keadaan dia hampir sama. Waktu kedua-dua surah ni turun, Rasulullah bersama dengan siapa? Dengan sebahagian sahabat baginda. Surah Al-Jumu'ah, Rasulullah dalam keadaan jaga dan sedar. Surah Al-Kautsar, Rasulullah dalam keadaan tidur-tidur ayam. Okey, nampak? Ni disebut ayat naumi. Satu lagi dalam istilah tafsir disebut ayat firashi. Firashi pun tidur, sebab firash ni lebih kepada tempat tidur. Memang ada niat nak tidur. Ni tak ada niat, kita duduk galik-galik kadang-kadang letih penat tertidur. Tu beza dia. Okey, tu yang pertama. Hadis yang kedua ada di dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Hadis ini juga adalah hadis sahih. Ada di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh dua sahabat besar. Yang pertama ialah sepupu baginda Abdullah ibnu Abbas, dan yang kedua sahabat tadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Jadi apa kata kedua sahabat-sahabat ini? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati bi suratil jum'ah wal munafiqun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda mengimami salat Jumaat, baginda sering membacakan dua surah ini. Pertama ialah surah Al-Jumu'ah, kemudian diikuti oleh surah selepasnya. Dalam Quran pun lepas surah Al-Jumu'ah, surah ni, surah Al-Munafiqun. Jadi bila disebut sering dibacakan, bukanlah dimaknakan pada kita setiap kali hari Jumaat, setiap kali Rasulullah solat Jumaat, memang dua surah ni je Rasulullah baca. Bukan menunjukkan demikian. Ada ketika bila jadi imam Rasulullah baca surah lain. Tapi hadis ni menunjukkan sering, kekerapan Rasulullah membaca dua surah ni bila jadi imam solat Jumaat. Satu surah Al-Jumu'ah, yang kedua surah Al-Munafiqun. Apa kelebihan kedua surah ni? Dua-dua adalah madaniyah. Kalau di Mekah dahulu musuh Rasulullah cuma satu, iaitu golongan-golongan elit, golongan-golongan bangsawan, kafir-kafir musyrikin Mekah. Tetapi di Madinah musuh Rasulullah ada dua. Pertama terselindung di sebalik surah Al-Jumu'ah, dan yang kedua ialah satu nama surah pun jelas dah, surah Al-Munafiqun. Satu golongan munafik, satu lagi golongan Yahudi yang berada di Madinah. Ada kisah Yahudi di sebalik ayat-ayat dalam surah Al-Jumu'ah ni. Jadi tak kiralah Yahudi Bani Nadir ke, Yahudi Bani Quraizah ke, atau Yahudi Bani Qainuqa sekalipun, termasuk yang disebutkan oleh Allah di dalam sisi ayat-ayat surah Al-Jumu'ah ini. Baik, hadis yang ketiga, yang ni ada dalam muqaddimah tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang ni diriwayatkan oleh sahabat yang sama. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ni pun hadis sahih, ada dalam Sahih Muslim. Jadi apa kata Rasulullah? Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya sinaran pancaran cahaya matahari adalah hari Jumaat. Ni bukan membawa maksud hari Jumaat saja matahari terbit, tak. Bukan kata hari Jumaat saja matahari pancarkan cahaya, tak. Hari-hari matahari terbit, hari-hari matahari pancarkan cahaya. Tapi nak habaq sebaik-baik hari
yang mana matahari ini bercahaya dan bersinar adalah hari Jumaat, nak menunjukkan fadilah, kelebihan, keistimewaan yang dipunyai oleh hari Jumaat. Kerana apa? Sambungan hadis ni menyebut fihi khuliqa Adam. Yang pertama Rasulullah menyebutkan hari Jumaat, hari inilah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, hari Jumaat. Yang kedua, wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumaat jugalah selepas menciptakan Nabi Allah Adam, Allah telah memasukkan Nabi Adam ke dalam syurga, hari Jumaat. Yang ketiga, wa fihi ukhrija minha, selepas melakukan kekhilafan bersama dengan pasangan baginda Hawa akibat termakan buah yang menjadi larangan Allah, maka telah diusir keluar. Jadi telah dikeluarkan Adam dan pasangannya juga pada hari yang sama, iaitu hari Jumaat. Sabotah ke Ustaz? Pada hari yang sama, bukan maksudnya hari tu berlaku semua tiga-tiga tu, tak, maksudnya hari Jumaat yang lain, tapi nak abad hari Jumaat. Yang keempat, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumaah, dan sesekali tidak akan berlaku hari kiamat kecuali hari Jumaat. Kita dah ada confirmation kiamat tu hari Jumaat, tapi Jumaat mana tak tahu. Jumaat tahun bila tak tahu. Jumaat jam berapa tak tahu. Hari Jumaat tu confirm. Kemudian disambungkan di hujung sedikit, nahnul akhirunal awwalun. Kita ni, kami ni adalah umat al-akhirun, yang terakhir. Umat selepas Nabi ni adalah klasifikasi kepada umat akhir zaman, kerana Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Al-akhirun al-awwalun, walaupun umat tu berada di paling belakang, paling last, paling akhir, tetapi umat inilah, umat Nabi Muhammad inilah yang paling awal di mahsyar kelak, yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Walaupun dia umat yang paling last dan terkebelakang, tapi yang paling awal masuk syurga berbanding umat lain adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Imam Qurtubi menyebutkan penjelasan di hujungnya, yaumul Jumaah fal yaumul lana. Hari Jumaat adalah hari bagi kita umat Islam. Wa ghadan lil Yahudi, keesokan harinya adalah bagi Yahudi, sebab hari kebesaran Yahudi jatuh pada hari Sabtu. Wa ba'da ghadin lin Nasara, dan lusa ialah hari kebesaran bagi umat Nasrani, kerana mereka mengagungkan hari Jumaat, hari Ahad. Okey, intaha. Baik. Itu ialah flowers, kita panggil bunga-bunga memperkenalkan surah Al-Jumu'ah. Kita tak mula lagi, tak masuk lagi, ni baru nak start. Okey, faham ah? Kita sampai berapa? Isyak dah? Belum lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Senantiasalah, berterusanlah bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang berada di alam langit dan apa-apa yang berada di bumi. Di sini disebutkan kepada kita lafaz langit dengan kalimah jamak dan lafaz bumi dengan kalimah mufrad, satu saja. Langit dia sebut jamak, berbilang. Kalau satu sama sin mim alif hamzah, tapi ini samawat, maksudnya langit yang mempunyai level dan tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi secara umum langit ni ada berapa?
Ada berapa lapis? 7 lapis. Itu isyak dah. Kita bagi laluan pada azan. Baik, kita menyambung kembali pembahasan dan penafsiran ayat yang pertama. Pada lafaz langit disebutkan dengan lafaz jamak, dan pada lafaz bumi disebutkan dengan lafaz mufrad. Satu plural, satu singular. Baik. Langit yang selalu dan sering dibahaskan mempunyai tujuh tingkatan. Kalau orang kampung dia sebut 7 lapis langit. Yang ni selalu dibicarakan dalam peristiwa pada 27 Rejab tu kan. Peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaiki setiap tingkatan-tingkatan dan level-level langit sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua, tengah panas-panas lagi Isra Mi'raj. Lepas tu kalau umur 40 kali dah. Langit kedua Nabi, dia ada dua Nabi. Dua Nabi ni belum berkahwin. Salah seorang dibunuh, salah seorang diancam bunuh. Satu Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Satu pak sepupu, yang kedua anak sepupu. Jadi jelas bagi kita tu hubungan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Idris dah lagi. handsome. Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima abang Nabi Musa. Abang Nabi Musa siapa? Nabi Harun alaihi salam. Yang keenam adik Nabi Harun. Balik tadi ya. Adik Nabi Harun, Nabi Musa. Langit ketujuh bapa Bani Israel dan bapa Bani Ismail. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang sedang bersandar pada tiang Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat di alam langit. Itu kita reverse balik saja. Baik, digunakan kalimah ma pada kedua-dua contoh tadi. Ma fis samawat, ma fil ard. Bermaksud makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah, sama ada yang kita kenal dan kita tak kenal, sama ada yang kita tahu dan kita tidak tahu, sama ada sifat dia di alam langit maupun sifat dia di alam bumi. Sebab tu digunakan lafaz ma. Sebab contoh yang mana Allah memperkenalkan kepada kita antara penduduk alam langit dalam Al-Quran, dalam hadis, ialah para malaikat. Tu hak kita tahu, hak kita kenal. Bukan tahu dari sudut hakikat, tahu dari sudut dikhabarkan penceritaan daripada nas Al-Quran dan sabdaan Rasulullah. Begitu juga di bumi. Dalam banyak-banyak makhluk Allah, ada hak kita tahu, ada hak kita kenal, dan ada hak kita tak tahu dan kita tak kenal. Makhluk ni muka mungkin pelik, warna demikian, tubuh berbulu-bulu, kita pun tak rajin tengok, tak rajin pernah lihat. Nu hak di dasar laut, hak dalam ikan jenis tu, ikan jenis ni, hak kita tak rajin kelih. Mungkin kalau pertama kelih nak namakan apa ikan ni, sebab tak pernah tengok. Jadi nak habaq keseluruhan tu, sama ada kita kenal ataupun tidak, tak kenal ataupun tidak. Dan satu riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut min jami'il makhluqati
natiqiha wa jamidiha. Yakni semua makhluk yang dijadikan oleh Allah sama ada yang bersifat natiq, jenis makhluk yang diberikan akal, dan bersifat jamid. Jamid ni macam batu batan, pokok, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, sungai, laut, tu sifat dia jamid. Overall mereka ni keseluruhan senantiasa berterusan bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah di bumi, di kalangan manusia, di kalangan jin, dan di kalangan makhluk-makhluk jamid tadi. Jadi baki lagi satu pertanyaan. Kalaulah seluruh makhluk Allah senantiasa bertasbih kepada Allah, berterusan menyucikan Allah, kamu sendiri lagu mana? Bertasbih kada, menyuci kada, dalam keadaan berterusan dan sentiasa. Baik, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan 4 fawasil. Ini istilah dalam ilmu tafsir. Fawasil ni ialah jamak kepada fasilah. Kalau satu fasilah, kalau jamak fawasil. Fawasil dalam ayat ni merujuk nama-nama bagi sifat Allah. Dia sebut Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ni kita sebut fawasil. Tapi yang special dan menarik dalam ayat ni, kebiasaannya standardized bila Allah menceritakan tentang nama bagi sifat dia, dia hanya sebut standard 2 saja dalam banyak ayat kan. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Raufur Rahim, Al-Alimul Hakim, Al-Hayyu Al-Qayyum. Banyak ayat tu biasa dia sebut 2 fasilah saja. Tapi dalam ayat ni mari berapa? Mari 4, bahkan lebih lagi. Dalam surah Al-Hasyr banyak lagi, panjang lagi. Baik, ni adalah bentuk-bentuk Allah nak memperkenalkan dirinya kepada manusia dalam bentuk yang sebenar, dengan cara yang sebenar. Umum saya menyebut begini, dalam dunia ni rata-rata manusia, tak kira apa kepercayaan, tak kira apa agama, tak kira apa pegangan, mereka mempercayai satu kuasa yang agung yang mereka tak boleh deskripsikan, mereka tak boleh nak hurang, mereka tak boleh nak nampak. Tapi dalam jiwa tu masing-masing percaya ada satu zat, ada suatu kuasa yang paling unggul, paling agung, paling superior. Mungkin hanya kerana perbezaan apa? Bahasa, budaya, wilayah, grup ni menamakan hak paling agung tu dengan nama sekian-sekian. Hak ni pula panggil nama sekian-sekian, kita panggil nama sekian-sekian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan nabi-nabi dan rasulnya untuk memperkenalkan dirinya dengan cara yang sebenar. Cara nak kenal aku dengan cara yang sebenar, dengan cara yang paling tepat, dengan cara yang paling betul, dengan cara yang paling sungguh. Tak ada orang lain boleh cerita pasal aku kecuali aku sendiri yang cerita pada kamu. Sebab hak tak nampak, hak tak boleh distract ni, kamu duk andai, kamu duk bayang, kamu duk agak, kamu terai fikir, dia tak akan benar tepat. Tapi sebab apa hak ni benar, hak ni tepat, hak ni sungguh? Kerana aku sendiri yang nak ceritakan pada kamu cara nak kenal aku hak betul, ni cara dia. Aku utuskan para nabi, para rasul, aku firmankan perkataan aku, kalam aku cerita pasal diri aku. Dan 2 benda besar yang Allah cerita pasal dia ialah sisi nama dan sisi sifat dia. Kadang-kadang dia perkenalkan dari sudut nama seperti ayat ni. Itulah mempunyai kepentingan nama bagi kita. Bahkan ilmu pertama yang Allah ajarkan pada Adam ni lah. Wa 'allama Adam al-asma. Kami telah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Selalu orang tua guna istilah ilmu segala nama. Nama tu penting. Contoh,
Yang jadi kita ni dapat diberi perbezaan ialah nama. Cuba bayangkan kita semua manusia yang mempunyai sifat yang hampir sama, tubuh badan yang hampir sama, kalaulah kita tidak dibezakan dengan nama, katalah kita ni tak dibezakan dengan nama, agak-agak senang ke susah? Susah. Contoh kita kata, pada pagi ini telah datang ke rumah saya seorang yang berkepala botak, berkulit gelap dan berperut buncit. Agak-agak orang nak teris siapa tu? Sifat yang saya sebut tu. Dalam kampung kita, ambil dulu mula-mula kepala botak. Kepala botak 35 orang ada kepala botak. Agak-agak hak mana? 35 orang hak kepala botak. Jadi belai dulu 35 orang. Ni hak botak. Berkulit gelap. Daripada hak botak 35 tu, hak mana kulit gelap? Tinggal 20 orang. Berperut buncit, tinggal 12 orang. Tengok. Habis sifat pun tak boleh nak tentu lagi. 12 ni agak-agak hak mana? Jadi kena pergi tanya seorang-seorang, menyusahkan. Tapi kalau kita ni dibezakan dengan nama tadi, sebut sifat tu, hak datang tu din. Rupanya ada 3 orang saja. Hak 3 sifat tadi. Din mana hak datang tu? Sebut pula nama dengan sifat dia. Din Kangkang. Sebab 3 orang kampung kita, Din Polis, Din Bomba, Din Kangkang. Walaupun Din 3 tadi tu tak boleh sebut sifat. Nama dah ada Din tu, tak jelas lagi. Sebut sifat Din Kangkang. Daripada tak ada orang lain. Bukan Din Polis, bukan Din Bomba. Jadi kita hari ini pengenalan kita ialah nama masing-masing tu. Dan Allah juga mengajarkan kita tentang sifat, nama bagi sifat dia. Kalau kita belajar betul-betul nama-namanya dengan mendalam, dengan menghayati, nama-nama sifat dia dengan mendalam dan menghayati, ni pun dah cukup memberikan ancaman, memberikan kegerunan kepada kita. Dengan nama-nama tadi, contoh, yang maha melihat, kalau faham semua-semua kan? Yang maha memerhati, yang maha mengawasi, yang maha menghukum. Kalau faham sungguh-sungguh, memang tak akan buat dosa, tak buat benda buruk. Tapi masalahnya kita hari ini bila berdepan dengan nama Allah, cuma kenal, cuma faham, penghayatan tu tak ada. Tahu nama Allah yang maha melihat, memerhati, mengawasi, hafal. Tapi solat hari raya, datang selipar RM3, balik selipar RM300. Apa cerita? Dia datang selipar RM3, pedas selipar orang RM300. Kalau tanya dia sekalipun, beriman tak kamu Allah maha melihat? Confirm lah, saya orang Islam, takkan tak percaya Allah maha melihat. Allah maha memerhati, confirm Allah maha memerhati. Tapi yang jadi pedas selipar orang, penghayatan Allah maha melihat pada waktu itu tak ada. Cuma kenal, tahu, beriman saja. Tapi rasa sungguh-sungguh, hayati sungguh-sungguh, ni Allah tu tengok aku, dia tak akan berani. Saya bagi contoh macam ni. Kita di Lebuh Raya naik motor. Biasa budak-budak muda ni geng rempit naik motor laju. 1617. Tiba-tiba kita bertemu dengan seseorang. Duduk tepi jalan, topi keleda, spek hitam, baju putih, seluar hitam, ada label kuning sikit, kasut tinggi panjang. Ada motor besar, buku dan pen. Nampak dari jauh, hak 17 boleh bertukar jadi 70 tiba-tiba. Kenapa? Kenapa tiba-tiba 17 tadi tengok kawan tu dengan ciri-ciri dan sifat saya tepuk, tiba-tiba je hilang 100, tinggal 70. Dan saya nak combinekan di sini, kita tak pernah kenal pun kawan tu siapa. Nama dia kita tak tahu tu. Ali ke dia, Abu ke dia, Mutu ke dia, Acong ke dia, tak kenal. Dia berasal dari mana? Tahu tak? Orang Perak ke orang Johor ke orang apa, tak kenal. Polis cawangan
trafik tu ke trafik ni tak kenal, langsung tak tahu pasal dia. Tapi hanya kerana sifat yang ditonjolkan, dipakaikan pada dia, hak 17 boleh jadi 70. Sifat saja. Saya nak nampak kalau penghayatan sungguh-sungguh macam kita faham tadi, yang maha melihat, pasti tak. Tapi sebab penghayatan tu tak ada. Hal ni sebab jelas, zahir. Kalau kita langgar juga, apa jadi? Hilang 300 dah. Tu kita takut oh. Bukan takut kat dia, takut hilang 300, 2 helai hilang 600. 3 jah 1000 mungkin melayang. Baik, kali ini Allah ceritakan sifat nama yang pertama Al-Malik. Apa maksud Al-Malik? Raja. Allah sebut dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin. Bila sebut dia raja, dia adalah king. Tapi bukan sekadar king, king of the kings, raja segala raja. Segala raja hak ada dengan penisbatan pada sebutan raja tu ke raja ni ke raja tu ke raja ni, semua di bawah pengawasan dan taklukan dia. Sekarang ni bila kita sebut Al-Malik, dia dah cukup memberikan ancaman, dah cukup memberikan penegasan. Kita hari ini sebab banyak jadi galik, banyak jadi leka, banyak jadi lalai, sebab apa? Kita terselindung dan tertipu dengan kemurahan Allah. Sebab Allah, dia mempamerkan sebahagian besar sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dia. Jadi bila dia pamerkan yang paling besar, Rahman dan Rahim dia, kita rasa seronok. Kalau orang Kelantan dia sebut sedap batangnya. Sedap batangnya ni duk galik, seronok. Contoh, bila dia tonjolkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dia, kita boleh makan, orang kafir boleh makan. Kita diberi rezeki, orang kafir diberi rezeki. Kita ada duit, orang kafir dapat duit. Kita kaya, dia kaya. Kita bahagia, kafir pun bahagia. Kita sihat, kawan tu sihat. Keluarga bahagia, keluarga bahagia. Jadi bila tengok hak ni pun dapat, hak ni pun dapat, kita apa? Kita galik, kita terselindung di sebalik pemurah dia. Jadi hak tu je ni, tak ada apa. Aku buat lagu ni pun sihat. Aku buat lagu ni pun bahagia. Aku buat lagu ni pun meniaga untung hari-hari. Di sebalik pemurah dia itulah kita lalai, kita leka. Bila kita buat dosa, maksiat dan keburukan, tak jadi apa. Tapi bila dia datang bersifat Maliki Yaumiddin, tunggulah. Sekecil ni pun dia akan kira, sebesar ni pun dia akan audit. Bila dia mari sifat Malik ni, memang cukup menggerungkan dan memberi ancaman. Saya nak sebut macam ni. Bila kata Malik, dia bukan sekadar raja, tapi Malik juga adalah Al-Milk, pemilik sebenar seluruhnya. Alam langit pun dia pemilik, alam bumi pun dia pemilik. Sebenarnya apa yang kita miliki waktu hidup atas dunia ni hanya sekadar pinjaman. Kena ingat, pinjaman daripada Allah. Tubuh badan, harta yang kita ada, aset yang kita ada. Yang mulut kita selalu disebut, aku punya, aku punya, aku punya, hak aku, hak aku, hak aku tu adalah pinjaman. Bahasa lidah kita atas dunia memang kita sebut tentang pemilikan dan hak tu kita. Kereta aku lah tu, isteri aku, anak-anak aku, motor aku, ni 3 tingkat, rumah aku, tu berbelah tingkat, pejabat dan wisma aku, dalam bank duit aku, dalam bank saham aku, dalam bank aset aku. Kita bercerita tentang hak dan pemilikan. Siapa punya? Aku. Ya. Tak jadi salah pun sebut demikian dengan sifat keduniaan. Tapi secara hakiki sebenarnya kita harus faham, semua aset ke apa yang kita ada ni sekadar pemberian dan pinjaman daripada Allah. Dan Allah akan ambil balik bila kita meninggalkan dunia ni. Kita duk kata bini aku. Sayang macam mana bini kita pada kita pun, kalau tu imam kata ni suami meninggal ni nak tanam sekali ke, nak masuk ke, bini kita nak masuk tak? Oh sorry tu imam, mati dia seorang, saya sayang macam mana pun saya tak masuk sekali dengan dia.
Ni anak dia hak sulung, hak bapak selalu duk bangga dulu 9A straight, tak ada B langsung, tak ada E langsung, A, hak paling cerdik. Bapak meninggal, nak masuk sekali dengan bapak, tanam sekali, tak mau dia. Inilah hak dia duk jerih payah usaha nak dapatkan kereta BMW, kereta Lamborghini, minta persetujuan anak-anak isteri boleh tanam sekali dah. Ni hak dia duk sayang dulu pun, cari duit nak beli hak ni. Tanamlah kan. Tak lah, dia meninggal, saya lah nak pakai. Tak ada punya. Tapi agama dan syariat ini mengajar cara yang benar dan betul menggunakan pinjaman tadi. Betul pada syariat, pada redha Allah, pada yang menjadi kesukaan Allah, maka dia akan menjadi sumber pahala pinjaman tadi dan mengundang bisyarah kegembiraan anugerah syurga. Tak betul cara guna pinjaman tadi, silap guna cara pinjaman tadi, boleh mengundang keburukan, boleh mengundang maksiat, boleh mengundang dosa-dosa yang boleh menerima ancaman neraka Allah. Jadi hak Allah bagi pinjam ni guna cara yang Allah suka, yang Allah nak. Jadi lagu mana nak tahu Allah suka, hak Allah nak? Allah dah hantar ni kan, benda aku suka apa, benda aku tak suka apa, hak aku perintah apa, hak aku larang ada, baki lagi baca ke tak? Amal ke tak? Guna pakai ke tak dalam kehidupan seharian? Baik, saya nak bagi contoh yang cukup mudah. Kalaulah katakan kita ada kereta, esok kita nak guna kereta ni atas tujuan yang penting, mesyuarat ke, meeting ke mana-mana, tiba-tiba nak try lah malam ni, esok nak guna kan, sudah. Pasal apa tak mau hidup ni, kom bateri ke, enjin meragam ke, esok penting ni nak guna kereta ni. Last kali tak hidup juga, agak-agak kita nak call siapa, nak minta tolong, agak-agak nak minta siapa? Biasanya cari kawan-kawan hak paling rapat. Ting. Hello man, apa dia tengah-tengah malam ni, macam ni aku nak cerita sikit. Kita cakap lah bla 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 apa dah ni, kereta aku tak mau hidup. Macam mana? Tak apa, aku pun bukan ada kereta, ada sebiji tu, tapi esok aku tak guna, bini aku pun tak guna. Kawan biasalah, ambil yang hang nak guna, aku bagi pinjam, ambil, tak ada masalah. Amai rumah esok, ambil. Okey, terima kasih. Kawan bagi pinjam. Baik, bila kita pergi ambil kereta sama kawan, kita lihat di sini cara kita bermuamalah, cara kita bersosial dan berkomunikasi. Bila kawan tu buat baik, kita ada masalah, genting, penting, sebagai kawan rapat, ambil. Dan kadang-kadang kita ni selalu pura-pura tanya. Pura tanya tu bukan nak bayar pun. Aku pinjam kereta hang ni, kalau Grab tu sehari RM70, kereta hang berapa hang ambil? Tanya tu tanya saja. Nak bayar ke tak sebenarnya tanya tu? Tak bayar pun, dia jenis saja nak ambil hati lah. Kalau Grab RM70, hang berapa? Kawan tu pun nak dengar sebenarnya, kita kawan baik, apa Grab ni, tu nak dengarnya. Tanya tu pura-pura. Jadi bila pinjam kereta kawan, corak dan cara pemanduan pasti berbeza. Kereta kita lagu lain cara kita pandu. Kereta kita ni kereta pinjam. Kereta kita kaki kanan pedal minyak, kaki kiri atas dashboard, tu kita. Kereta kita kan, ikut kita lah. Kereta kawan, eloklah kaki kanan di sini, kaki kiri pun duduk sini lah. Tak berani naik atas dashboard. Kereta pinjam, kawan tolong. Kereta kita, corner hak lipat tu, agak-agak macam mana cara kita corner? Dua tayar saja atas bumi, dua tayar lagi terangkat buat corner lipat kan. Kita kereta kawan pelan. Tadi 102 kan, kereta kawan 40 kereta kawan. Kereta kita 3 minit dah susu galur, 3 minit dah baru segenap kereta kita. Lepas susu galur 3 minit dah baru segenap, tu kita bawa. Kereta kawan 3 minit sebelum susu galur, awal lagi.
berhemah dengan kita sebab kita kawan. Bawa pula isteri, hak jenis suka sembang sambil makan-makan. Biasanya kuaci. Kuaci ni jaga macam mana pun, berhati-hati dah ni, harap-harap tak jatuh lah kat bawah. Tapi tengok lepas tu bersepah kulit kuaci. Anak-anak makan jajan, makan coklat bersepah. Habis cerita, nak hantar ni dah ke mana ni? Kalau orang pandai berkomunikasi, kurang-kurang, tadi dia bagi pinjam minyak penuh, agak-agak nak hantar 1 bar ke minyak. Dah, tu panggil tak ada adab. Aku akan dia bagi pinjam, dia bagi minyak penuh, aku kena isi minyak penuh. Kereta dia bagi elok cuci tadi, balik sebelum hantar, saya vacuum dulu. Kulit kuaci, jajanan, kulit tu, kulit ni. Tengok. Ini yang sering berlaku pandainya kita dalam nak mengambil hati terhadap barang pinjaman bila kita nak pulang balik. Betul? Dia bagi macam ni, aku kalau boleh nak hantar elok. Kalau tadi tayar dia ada kotak sikit-sikit, nak bagi puas hati, siap wet lagi kita. Dia hantar tadi tak kilap pun, aku tolong wet lagi tayar. Tapi bila Allah bagi anggota tubuh ni, tak payah ambil hal lain lah. Anggota tubuh dari hujung rambut sampai hujung kaki diberi kepada kita dalam keadaan yang soleh, keadaan yang baik, keadaan yang suci sebelum ni. Agak-agak nanti bila kita meninggal, terpisahnya jasad kita dengan roh, kita nak hantar jasad kita pada Allah balik dalam keadaan macam mana? Adakah nak hantar dengan tangan yang penuh dosa? Nak hantar kaki yang melangkah tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah? Nak hantar ke tangan yang hari-hari tampak orang, kaki yang hari-hari tendang dan sepak orang? Fahamlah masalah dia tak? Tu pinjam ke tak? Pinjam. Tapi bentuk macam mana nak hantar ke Allah balik? Keadaan penuh dosa atau disucikan daripada dosa? Saya nak bagi perimbangan. Hak atas dunia tadi pandai kita berkira-kira. Takut kawan marah, takut kawan terasa hati, takut kawan tak nak berkawan. Ini tak pernahkah kita fikir, aku nak hantar macam-macam ni, takut Allah murka, takut Allah marah, takut Allah benci, takut Allah tak reda, ada kadang dalam hati dan jiwa. Takut hantar barang pinjaman tadi dalam keadaan kotor, cemar, berdosa dan sebagainya. Okey. Seterusnya, Al-Qudus. Apa maksud Kudus? Kupanjatkan di dalam doaku yang kudus. Biasa kita sebut kudus tu apa? Kudus. Kudus ni suci, murni, tulen. Dia hampir menyamai kalimah tasbih. Tasbih pun suci, kudus pun suci. Baik. Makna bagi kudus ialah suci dari sudut mana? Suci, kalau sebut suci, suci sejak azali, suci sejak mula, suci yang tidak dicampuri oleh unsur-unsur dan bahan lain. Dia memang suci sejak dulu. Itu kudus. Dia berbeza dengan zakah. Bila sebut zakah, makna bagi zakah juga suci. Tapi nak jadi suci, nak jadi bersih, dia kena melalui satu proses penyucian. Dahulu mungkin dia bercampur dengan satu unsur, bercampur dengan satu bahan, dia tu tak bersih, dia tu tak suci, kemudian dilakukan satu proses penyucian, barulah dia jadi suci. Itu zakat. Tapi di sisi orang-orang Arab, bila sebut tasbih, bila sebut takdis bagi kudus tadi, tasbih, takdis, dia dah boleh bezakan. Sebab dia orang Arab, tasbih ni suci sudut mana, takdis suci sudut mana. Tapi kita bila baca terjemah, tasbih pun suci, takdis pun suci. Jadi perbezaan di sisi kita apa? Ini kelemahan bahasa Melayu lah, bila berdepan dengan bahasa Arab. Ini suci, ini suci. Bagi kita suci tu sama. Sedangkan ni tasbih, ni takdis, pasti ada perbezaan. Baik, kalau nak tahu perbezaan, tuan-tuan boleh rujuk 2 kitab besar. Pertama ialah kitab Imam Nawawi.
Imam Muslim dia ada himpunan hadis-hadis sahih, kita panggil Sahih Muslim. Tapi ada ulama dia syarah Sahih Muslim ni. Salah seorang ulama yang syarah Sahih Muslim ialah Imam Nawawi. Boleh rujuk syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Satu kitab lagi syarah Sunan Abu Daud, nama dia Aunul Ma'bud. Dua kitab ni membahaskan beza antara tasbih dengan takdis. Kalau tasbih menyucikan zat Allah daripada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk khurafat, bentuk-bentuk dongengan, bentuk-bentuk yang tidak layak dan tidak berhak sama sekali untuk dinisbahkan dengan zat Allah. Itu tasbih. Kalau takdis ialah penyucian dalam bentuk penciptaan Allah itu sendiri. Maksudnya kalau takdis menyucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk, menyucikan Allah daripada adanya sifat aib, adanya sifat kurang pada nama-nama dan sifat-sifat dia. Kalau kita bercakap contoh, ni contoh saja. Kalau nama ni bagus ni untuk Allah ni, kalau nama ni macam tak kena lah. Kalau ada macam tu, tak ada takdis lah kita dari situ. Takdis ni menyucikan semua, sebarang bentuk aib, sebarang bentuk kekurangan dan kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata takdis, bila kata tasbih, kita selalu bahasa Melayu menggunakan kalimah menyucikan. Ini kena faham betul-betul. Dari sudut bahasa saya rasa semua dah faham. Takut ada yang orang faham macam ni. Bila disebut menyucikan Allah, pada anggapan mereka sebelum tu kotor, sebelum tu cemar, setelah ada proses penyucian baru Allah tu jadi suci, itu salah. Maksud menyucikan Allah bukan membersihkan zat dia dari sudut ambil sabun ke, ambil tu ke, ambil ni dia jadi bersih. No, itu jangan sekali-kali fikir demikian. Membersihkan ialah penyebutan tentang kesucian. Dengan kata lain, bila kita sebut tentang takdis, kita sebut tentang kesucian ialah mengisbatkan kesucian yang sememangnya ada dinisbahkan kepada Allah. Okey, jelas. Nanti dua benda ni kita nak sebut paling banyak bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan dua ni nak sebut paling banyak. Dua ni lah yang membentuk apa dia? Subuhun Kudusun. Kan bulan Ramadan lagi Subuhun Kudusun Rabbul Malaikatu Warruh. Subuh tasbih, Kudus, Kudus. Tapi dua-dua walaupun diterjemahkan suci kena beza. Ni suci apa? Kudus suci apa? Okey, seterusnya Al-Aziz. Al-Aziz selalu terjemah yang maha. Kalau standard terjemah biasa, Al-Aziz yang maha perkasa. Baik. Bila sebut Al-Aziz yang maha perkasa, saya sendiri untuk saya lah ni, kawan lain, saya sendiri kurang berkenan terjemahan tu, bukan Al-Aziz tu. Sebab kalau yang maha perkasa, yang maha kuat ni, ada nama Allah yang lagi ideal dan identik untuk keperkasaan dan kuat. Allah kan dah ada nama Al-Qawi. Al-Qawi itu sendiri dah yang maha kuat, yang maha perkasa. Al-Aziz ni, Al-Iz dalam bahasa Arab ni memenuhi dua. Satu kuasa, satu penghormatan. Maksudnya siapa-siapa nisbah kalau manusia, dia punya sifat Al-Aziz, dia ni berkuasa dan dia dihormati. Contoh, kadang-kadang kita cuma ada salah satu. Kita hormat imam kita sebab dia hari-hari mengimamkan anak-anak Qaryah, mengimamkan makmum di masjid. Kita hormat dia. Dia dihormati, tapi dia ada kuasa tak? Tak kuasa dari sudut pemerintahan ada tak? Tak ada. Kita hormat sebab tu. Kita hormat pada ulama kita, dai kita, ustaz kita, penceramah kerana menyebarkan risalah Islam, ajar syariat, ajar agama. Kita hormat dia. Dia ada kuasa tak? Tak ada. Kita hormat orang yang soleh, orang yang baik kerana kebaikan dan kesolehan dia. Kita hormat. Dia ada kuasa? Tak ada. Kadang-kadang boleh berlaku orang yang berkuasa tapi orang tak hormat dia pula. Tu. Mari dah. Wakil kita, don kita, YB.
Ikut dia lah. Contoh saja tu. Maksudnya dia berpuasa ke tak? Ada puasa. Orang hormat kan? Orang tak layan pun. Tapi kalau ada dua-dua, itulah Al-Iz ataupun Al-Aziz. Contoh, selepas wafat Nabi, khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, mereka ada kekuasaan dan mereka disegani kawan dan lawan, dihormati kawan dan lawan. Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, Umar bin Abdul Aziz. Contoh-contoh orang ada dua-dua. Kita cukup salah satu tak apa dah. Kuasa tak ada tapi orang hormat tak apa dah. Ni kuasa pun tak ada, orang tengok pun tak ada penghormatan langsung. Leceh lah. Okey. Al-Hakim, yang maha bijak, bijaksana. Bijaksananya Allah dalam mengatur seluruh pentadbiran alam semesta. Bijaknya Allah dalam memberikan dan membahagikan rezeki. Hak ni aku nak bagi lebih, hak ni aku nak bagi kurang. Allah tahulah hikmah kenapa hak ni nak bagi lebih, kenapa hak ni nak bagi kurang. Kenapa hak ni nak buat kulit kalau hitam, kenapa aku nak buat hak ni kulit kalau putih. Pasal apa hak ni tinggi, pasal apa hak ni nak buat rendah. Pasal apa hak ni gemuk, pasal apa hak ni kurus. Okey, itu semua perhitungan Allah. Dan Allah bijaksananya dia ialah dia tidak terus menghukum setiap kesalahan yang dilakukan oleh hamba dia. Jadi bijaksananya Allah, dia beri peluang kita menginsafi diri, peluang bertaubat, peluang kembali ke pangkal jalan. Allah buka ruang untuk kita jadi ahli syurga. Bayangkan kalau sifat Al-Hakim tak ada, buat dosa terhukum, buat dosa musibah, buat dosa turun bala. Agak tak tinggal berapa orang. Sebab kita nak cari hak tak buat dosa tu sakit kepala, payah nak cari tak buat dosa. Ni kalau buat dosa hukum terus, buat dosa hukum, tinggal berapa. Tapi bijaksananya Allah, dia buka peluang untuk kita jadi ahli syurga. Peluang insaf, kembali ke pangkal jalan, bertaubat, buat baik. Tu bijak Allah. Okey. Seterusnya ringkas-ringkas Ustaz, sebab masa pun Ustaz bagi sampai 9.30 je. 9.30. Ayat pertama pun baru habis. Ayat kedua lagi panjang. Lagu mana ni? Habis lepas subuh pula. Okey, sekat-sekat dan kita ringkas-ringkas. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah, zat yang mengutuskan kepada kaum yang ummi. Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Ini merujuk kepada pengutusan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lah yang memilih, Allah lah yang menabalkan, Allah lah yang mengangkat Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul yang bersifat ummi kepada kalangan mereka sendiri, iaitu penduduk-penduduk Arab di Mekah. Dan ayat ni walaupun sifat dia khusus, dia tak menafikan keumuman bahawa Rasulullah juga diutuskan kepada siapa-siapa yang ada sifat ummi, bukan di Mekah saja. Hak ummi tak duduk Mekah pun sekali dah dalam cakupan dakwah Nabi. Sama contoh macam surah Az-Zukhruf ayat 44. Wa innahu lazikrul laka wa liqaumika. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi peringatan kepada kamu dan kaum kamu. Ayat itu seolah-olah Quran ini untuk Nabi dan kaum dia. Faham balik? Sebenarnya ayat ini khusus, tapi dia tak deny, dia tak nafi keperluan yang sama pada orang lain. Cuma dia lebih nak menekankan semua macam ni. Selain daripada orang Arab, selain pada Rasulullah, berlambak lagi hak buta huruf, berlambak lagi. Tapi adakah mereka dikecualikan daripada dakwah Nabi? Tidak. Ayat ni tak deny, tak nafikan keumuman tu. Cuma nak lebihkan cerita ni tentang orang Arab di Mekah. Inilah function dan fungsi ayat ni nak bagi tahu pemilihan Nabi dan Rasul. Siapa yang pilih? Allah. Bukan suka-suka hati manusia nak pilih dan tentukan. Nak pilih Nabi dan Rasul bukan melalui pemilihan AJK macam pilih AJK masjid dah.
Tahun ni kita akan pilih dalam pemilihan AJK Masjid seorang Nabi bagi masjid kita. Masjid kita ni, siapa nak jadi Nabi baru? Calon nama Ali, Abu, Yusuf, Kadir. Okey, undi. Yusuf dapat tertinggi. Jadi kita umumkan Yusuf lah Nabi baru bagi masjid kita. Boleh tak? Tak, bukan nak menghina dan merendahkan ni. Nak bagi tahu manusia ke buat pilihan? Tidak sama sekali. AJK Masjid ke boleh tolong pilih? Tak sama sekali. Allah. Ataupun kita tahun ni buat pilihan raya. Pilihan raya umum, bukan nak lantik YB, bukan nak lantik menteri, nak lantik Nabi, seorang Nabi di Malaysia, Nabi dan Rasul. Letak nama terpilih, Yaakob dapat. Hak ramai-ramai tu Yaakob. Jadi dialah Nabi, dialah Rasul untuk rakyat Malaysia. Boleh tak? Tak boleh. Undilah banyak mana pun, 3 juta follower sekalipun tetap tak akan jadi. Sebab bukan bentuk dan cara dia. Siapa yang pilih? Allah. Kamu suka? Dia tetap pilihan Allah. Kamu benci? Dia tetap pilihan Allah. Kamu nak apa? Nak tentang, nak lawan? Dia tetap pilihan Allah. Tak ada kesan pun, tak akan berganjal pun pilihan Allah tersebut atas efek-efek yang dimunculkan oleh manusia. Jadi Allah pilih. Poin di sini nak bagi tahu dekat siapa? Kita cerita pasal siapa terselindung di sebalik ayat tadi? Orang Yahudi di Madinah. Sebab Yahudi di Madinah menolak kenabian dan kerasulan Muhammad, sebab Nabi Muhammad dilahirkan di kalangan bangsa Arab, suku Quraisy. Berita kedatangan dan kehadiran Nabi akhir zaman memang dah dekor tahu. Akan datang ni di akhir zaman, akan muncul dan dibangkitkan oleh Allah seorang Nabi. Ciri-ciri, sifat-sifat, perkataan dia, adab, akhlak dia, semua dah lengkap. Surah Baqarah menyatakan mereka lebih mengenali Rasulullah lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Siapa kenal anak kita? Kita ke mana? Anak kita, siapa yang lebih kenal? Kita lah. Tapi nak hambat ni kita kenal anak kita ni, kita kenal Nabi contoh. Lebih daripada kenal anak kita, kenal sungguh. Itu adalah ungkapan kenal sungguh. Kan dalam Quran disebut walamma ja'ahum ma arafu. Allah guna perkataan arafu, arif. Bukan tahu, bukan kenal, bukan faham, arif. Tok Hakim pun kita sebut yang arif, seolah-olah tahu sepi tentang Muhammad ni. Tapi terima ke tolak? Bila Nabi Muhammad datang ke Madinah, Yahudi terima ke tolak? Tolak. Sebab mereka berimpian Nabi ini harapan mereka kalau boleh dari kalangan sama macam Nabi-Nabi yang Allah utus dulu, Bani Israel, kaum mereka. Tiba-tiba Allah, orang Arab dah pula, suku Quraisy dah pula, itulah berlaku penolakan terhadap batang tubuh Nabi, kenabian dan kerasulan. Jangan buat perangai ni. Ni antara sifat nombor 5 Yahudi yang Allah cerita dalam Quran. Dia bermula di awal Baqarah lagi. Sifat pertama macam ni, sifat kedua macam ni. Ayat 89 tu sifat nombor 5. Ayat 89 surah Baqarah tu ialah bila datang kebenaran pada mereka, yang tu adalah kebenaran sebenar, kebenaran hakiki, kebenaran yang hak, mereka sanggup menolak kebenaran tersebut. Itu sifat orang Yahudi. Kita hari ini, siapa pun bawa datang kebenaran, kalau terbukti itu sungguh, itu benar, kena terima. Ingat, jangan sombong, jangan bongkak, jangan angkuh. Kes sombong ni lah, hak duduk dalam surga dulu kena berangkat keluar, kena sombong lah. Satu kesombongan saja, hak duduk dalam dah dihambat keluar. Fikir sungguh-sungguh. Duduk elok-elok dalam surga, hanya satu kesombongan, hak duduk dalam dah alam keluar. Hak hari-hari sombong, tapi masih terfikir, mungkinkah aku ahli syurga? 14,000 kali sombong, tapi mungkinkah aku ahli syurga? Saya nak buat perbandingan. Harapan tetap harapan, impian tak impian, tapi biar padan nak berharapan dan berimpian. Faham tak maksud tu? Hak duduk dalam dah tu kan, hak duduk elok-elok satu kali saja, halau keluar.
Ni 14,000 kali angan-angan nak masuk. Okey. Ni kita sebut tadi bagaimana praktikal kan. Nombor 1, Nabi buat apa? Yaslu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat yang datang dari Tuhannya. Penceritaan awal tadi, Allah menceritakan Nabi dan umat dia ni disifatkan sebagai ummi. Kalimah ummi bukan satu-satu disebutkan oleh Allah dalam surah Jumaah ayat kedua. Kalimah ummi, tuan-tuan boleh tengok Ali Imran ayat 20 ada, Ali Imran ayat 75 ada, Baqarah 78 ada. Selain pada ini, Allah datangkan kalimah ummi. Tengok definisi Abdullah ibnu Abbas, apa dia sebut tentang ummi. Al-ummiyun al-arab kulluhum, man kataba minhum wa man lam yaktub, li'annahum lam yakunu ahlul kitab. Definisi Abdullah ibnu Abbas, ummi ni Arab keseluruhan adalah ummi. Kenapa demikian? Man kataba minhum, orang Arab semua tu reti baca ke reti menulis ummi. Kita sebelum ni hak tak reti baca tu ummi. Hak reti baca reti menulis bukan ummi, tapi dia kata reti baca ke reti tulis ummi. Wa man lam yaktub, apatah lagi hak tak reti baca tak reti tulis ummi. Kerana apa? Li'annahum lam yakunu ahlul kitab. Kerana mereka semua ni bukan definisi ahlul kitab. Ahlul kitab bermaksud pernah datang kepada bangsa ni seorang nabi sekurang-kurang, pernah diturunkan kepada bangsa ni kitab sebelum ni. Jadi definisi Abdullah bin Abbas ni, orang Arab tu reti baca ke tak reti baca, sebab Arab di Mekah satu nabi pun tak pernah datang, satu kitab pun tak pernah turun. Hang reti baca pun tu lah, hang tak reti baca pun tu lah, hang reti tulis pun tu lah, hang tak reti tulis pun tu lah. Kenapa disebut ummi? Sebab tak pernah mari pada mereka seorang nabi dan tak pernah turun pada mereka walaupun satu kitab. Sebelum Nabi Muhammad lah maksudnya. Tapi hak standard dia tak reti baca, tak reti tulis. Benar. Tapi perbezaan dia, Allah cerita dulu, Rasul ni seorang yang ummi, tak reti baca, tak reti tulis. Tapi ayat seterusnya agak mendebarkan. Sifat pertama Nabi membacakan ayat-ayat yang datang dari Tuhannya. Tengok perasaan. Mula-mula cakap tak reti baca, tak reti tulis. Ayat seterusnya membacakannya. Tadi tak reti baca. Lepas tu sifat yang dia buat tu membacakan. Lepas tu mana satu ni? Tak reti baca, tak reti tulis. Tiba-tiba membacakan ayat-ayat ni. Membacakan ni, reti baca kan sebenarnya. Baik, macam ni. Bila kita sebut Rasulullah ni faham tak? Kalau nak faham betul cara penurunan wahyu sungguh-sungguh, buka surah Bintang, surah Najm, ayat 1 hingga ayat 10, ayat 1 hingga ayat 11 tu, cara Al-Quran diturunkan pada Nabi. Baca hak tu, faham tafsir dia, tuan-tuan tak akan pernah samar dan keliru lagi. Walaupun tak reti baca, tak reti tulis. Contoh, saya tak reti baca, tak reti tulis. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang datang bacakan sesuatu pada saya. Saya memang asal baca tak reti, tulis tak reti. Tiba-tiba kata apa hari ni? Ustaz, dengar betul-betul lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya boleh dengar ke tak boleh dengar? Dengan perantaraan telinga saya boleh dengar perkataan abang ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dia kata, cuba ulang balik apa yang saya baca. Saya reti baca tak? Tak reti tulis. Tapi bila dengar, cuba ulang. Iqra, okey saya ulang. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bila dibaca berulang-ulang, dapat tak benda tu ada? Dapat. Dan Allah memberikan ingatan tu pada hati Nabi.
Bacaan yang diulang-ulang bersama Jibril itu kemudian diberi ingatan pula. Dan ingatan inilah yang memberikan kemampuan kepada Rasulullah nak membaca dan menyampaikan pula kepada orang lain. Pelik tak benda tu? Pelik tak? Dan apa yang saya cerita tadi, anggap pelik tak? Tak pelik pun. Siapa-siapa boleh, walaupun dia tak kerti baca, tak kerti menulis. A. Sebut bang sekejap. A. B. C. Cuba abang ulang balik. A, B, C. Tapi kalau kita buat huruf A, dia tak boleh nak sebut pun, dia tak kenal huruf A tu. Tapi dia boleh sebut A sebab dengar perkataan saya. Tapi kalau kita tahan ni, dah dia buta huruf. Apa benda tu Ustaz? Hak kamu sebut tadi tu lah, A tu hak ni lah. Saya tak tahu apa. Tapi sebut, sebut saya boleh. Agak-agak lepas pada ni kalau saya suruh sebut pada orang lain boleh tak? Boleh kan? Dia pergi kat orang lain. A, B, C. Sebab dia dengar dan ulang-ulang tadi. Dan diberi ingatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nak suruh beza antara membaca dan bercakap. Ini poin penting. Antara baca dan bercakap. Baik. Orang-orang di Mekah telah mengenali Rasulullah sebelum diangkat jadi Nabi hampir berapa tahun? 40 tahun tuan-tuan. Maksudnya Rasulullah kalau hak tua sikit membesar di hadapan mereka. Waktu kecil mereka kenal Nabi siapa, remaja kenal Nabi, muda kenal Nabi sampailah umur 40. Ini saya nak bagi poin penting. Sepanjang 40 tahun bila mereka bercakap, berbicara, bermuamalah, bersosial dengan Nabi, mereka cukup tahu dan kenal style Nabi bercakap macam mana. Kita pun tak tahu macam mana, tapi bagi kita cara orang bercakap lah. Contoh, Assalamualaikum, cara manusia bercakap, Waalaikumsalam, kamu dari mana? Contoh, saya dari sini. Sihat ke kamu? Sihat. Dialog tu cara manusia bercakap. Tu kamu kenal Muhammad. Tiba-tiba tidak pelikkah kamu satu masa dia datang pada kamu, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Selalu sebelum ni ayat dia bukan lagu ni. Selalu kan dia bercakap macam kita bercakap lah. Dia bertutur macam kita bertutur. Tiba-tiba dia mari, ini sastra yang cukup tinggi ni. Macam mana boleh tahu sastra tinggi? Mereka kan geng juri-juri sastra di Pasar Ungkas, juri-juri sajak di Pasar Ungkas, pembaca-pembaca dan pelantun prosa-prosa Arab klasik di Pasar Ungkas. Ini lagi tinggi daripada syair ni. Sastra dia lagi jauh ni. Tiba-tiba bahasa dia macam ni. Tak boleh belah ni. Kita dah kenal macam cakap biasa. Dan sebelum ni kan macam kenal saya cakap macam ni. Tiba-tiba nun di sudut. Pasal apa pula Ustaz buat ayat lagu ni tak pernah dia cakap. Jadi orang kan jadi pelik. Tuhan ni sebuah manusia orang pelik dah. Tapi saya tak pelik lah. Mungkin ketum atau kan loh. Kalau biasa-biasa ni. Kalau jenis pelik cakap tu. Tapi hal ini tinggi. Tiba-tiba mari contoh Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ini bukan bahasa hak dia selalu cakap ni. Tidakkah boleh kamu buat banding beza? Hak dia sebut tu adalah wahyu Allah. Hak kamu kenal dia bercakap, ni cara dia. Sebab tu bila ulama buat padanan antara nas Al-Quran dan seluruh hadis Nabi yang bersifat sahih sekalipun, tak akan ada ciri-ciri persamaan, persis dan kemiripan dengan Al-Quran. Maksudnya bila Nabi bacakan wahyu yang dia terima, inilah bentuk wahyu. Tapi berkemungkinan dalam konteks Nabi nak tafsir, Nabi nak syarah, Nabi nak cerita hukum-hukum dalam tu, Nabi nak cerita kisah Nabi dalam tu. Tapi ayat Nabi guna ni sama dah dengan ayat wahyu? Tak akan sama. Ayat biasa. Dalam ayat ni cerita macam ni, dia guna ayat manusia biasa. Tapi hal ni berbeza dengan hukum. Tu hak hadis Nabi hak sahih dah, tak ada kesamaan dah. Ni membuktikan Quran bukan Nabi yang reka, bukan Nabi yang kerik, tapi datang daripada Allah.
Bab membaca ni Nabi baca, tapi ulama kata konteks membaca di sini dengan nisbah Nabi, Rasulullah tidak pernah mengurangkan, menambah walau satu ayat. Jujur sungguh, amanah sungguh bila dia membacakan balik. Tak tertinggal baris nisbah kita dah sebut. Baris tak tinggal, huruf tu tak tinggal. Lengkap sebagaimana yang Nabi terima. Anak kita pun boleh beza kita ni bila kita guna persamaan yang sama. Anak kita boleh tahu kita sedang membaca ke kita sedang bercakap. Contoh, kita duduk dalam bilik kita, baca kitab Jawi lama. Faham kitab Jawi lama? Bahasa Jawi. Anak kita duduk di luar, ruang tamu, duduk tengok TV. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Kawan dia datang. Dia pun tengok kawan. Oh, naik. Tengok TV dua orang tu. Dua orang ni tak nampak kita duduk dalam bilik. Kita pun Jawi lama kita. Arakian. Syahdan bermula, maka berjalanlah raja tersebut. Kawan anak, bapak hang ada dalam bilik. Dia duduk buat apa? Kalau bunyi lagu tu, dia baca kitab dia. Anak kita nampak tak? Tak nampak. Tapi bila kawan dia tanya, dia boleh kata kita sedang, dia duduk baca kitab dia. Macam mana kamu boleh tahu bapak kamu baca kitab sedangkan kamu tengok? Kalau lagu tu dia duduk membaca lah tu. Anak pun boleh faham ayat kita tu. Adapun raja tersebut telah melakukan perjalanan ke 3 buah negeri. Tak tengok rupa pun tahu. Sedang membacakan tulisan, sedang membacakan sesuatu. Ayat bercakap lagu mana? Bila dia keluar nanti. Oh, man ada. Awak hang tak buat ayat, kawan hang datang yang orang tengok hang. Tetamu datang pergi buat ayat. Itu baru bercakap. Dia tahu dah. Dia tak akanlah dia keluar. Adapun apabila kita didatangi tetamu, maka tak ada ayat tu dah. Dia tak akan keluar ayat tu. Ayat kita dengan anak ni bercakap. Hak kita betul-betul membaca hak tadi. Sama lah bila orang dengar pun kita tahu. Lagu ni gaya bercakap, lagu tu bila dengar dia sedang baca sesuatu tulisan lah tu. Nak bandingkan dengan menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad. Yang kedua, wa yuzakkihim. Tadi kan ingat perbezaan kalimah kudus dengan zakah tadi. Kenapa digunakan di sini wa yuzakkihim untuk menyucikan kamu? Sebab di sini konsep suci itu sebelum suci kotor, sebelum suci cemar, sebelum suci berdebu. Berdebu daripada apa? Min danasi syirk wal kufr. Sebelum ni kamu orang-orang di Mekah, akidah kamu tu bercampur bau dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan bid'ah-bid'ah. Contoh, dalam kepala kamu, dalam konteks bermohon kepada Allah, apa yang jadi wasilah kamu berdoa? Berhala, batu, patung-patung. Allah suruh kan nak berdoa, berdoalah pada dia. Kenapa dia buat patung-patung ni sebagai wasilah, patung-patung ni sebagai perantara? Ni kesyirikan. Nak buang kat mana? Nak sucikan kamu hak ni lah. Maksudnya walaupun lepas ni kamu tu suci, tapi konsep pada zakat sebelum tu bercampur dengan unsur lain. Sebab tu dia datang kalimah yuzakki tu. Dari sudut ibadah, banyak ibadah yang diambil daripada tinggalan Nabi Allah Ibrahim. Apa antaranya? Ibadat haji. Tapi kamu yang reka-reka, tambah-tambah. Nabi Ibrahim ibadat haji pakai kain ihram elok-elok. Kamu ibadat haji pakai apa? Tak pakai apa, telanjang lagu tu. Boleh fikir tak? Tak pakai apa, telanjang bulat duk tawaf ramai-ramai. Agak-agak kosong ada. Tak bayangkan hari ni laku sungguh gitu. Kosong ada? Tak ada kosong ah. Duk main, mari mana ni jenis ni. Takut lagu tu, tak ada kosong. Satu lagi dia tambah apa? Sambil keadaan lagu tu sambil tawaf tu bertepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Tu zaman jahiliah punya. Nabi Ibrahim agak-agak ajak dah ni. Dah depa reka sendiri. Tawaf tu betul tapi ditambah-tambah. Ini yang tak mau ni. Dalam bab berkorban, betul Nabi Ibrahim ajarkan berkorban, tapi niat
lillahi ta'ala. Dia berkorban niat lil berhala. Dia berkorban niat kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manata. Itu yang jadi salah. Korban tu betul dah, sembelih tu betul dah, niat pada tak betul. Inilah nak suci tu. Nak suruh kamu jadi suci buang kan. Cuba tuan-tuan fikir, agak-agak daklah nak kata bodoh sangat orang ni. Kalau kita kata duduk di mana otak dia sampai sanggup tawaf tak pakai apa. Dan bukan nak kata takkanlah manusia sebodoh tu. Hari ni sejahil-jahil manusia ada pun kalau buat dosa dia duk pakai baju lagi. Bukan kata terturut-turut aku memang aku tak pakai pun, payah nak cari. Apatah lagi ibadat ritual yang melibatkan rumah Allah ni, tapi tak pakai apa. Agak-agak kenapa jadi macam ni? Agak-agak seteruk ni. Riwayat menyebut mereka jadi macam ni bila nak buat ibadat tawaf kerana apa? Kerana Allah. Nak menyucikan dosa-dosa, keburukan-keburukan kerana Allah. Tapi yang jadi telanjang ni, dia punya falsafah, dia nak cari satu pakaian yang dia nak pakai waktu tawaf, yang pakaian yang dia ada ni dengan pakai pakaian tu sebelum ni, pakaian dia pakai tu dia tak pernah buat dosa, walau satu dosa ketika mengenakan pakaian tersebut. Agak-agak jumpa dah. Contoh kita macam ni lah, kalau nak tawaf, aku nak pakai baju ni lah pergi tawaf. Terlupa pula, baju ni lah dulu waktu mengintai janda tu. Contoh. Jadi, bila mengintai janda, tak boleh lah baju ni. Sebab buat dosa waktu pakai baju ni. Tukar baju lain. Baju t-shirt, tak boleh. Waktu pakai baju t-shirt tu lah aku duduk sembang, kencang, mengumpat orang tu, mengumpat orang ni kedai kopi. Dosa ke tak? Dosa juga mengumpat, tak boleh lah. Agak-agak nak cari pakaian yang dia nak pakai tawaf tu, pakaian tu tak pernah buat dosa. Jumpa dah. Kalau kita hari ni lah, jujur sungguh pun, agak cari satu pakaian yang dengan pakaian tu tak pernah buat dosa. Bila kita pakai dia, payahlah, ni buat dosa ni, ni buat dosa. Jadi nak cari-cari tak ada, last kali jadi apa? Telanjang dah jawapan dia. Tu betul-betul tak ada lah. Sekali fikir nampak bodoh dia, tapi pasal balik, tinggi juga. Betul lah cara dia berfikir tu. Kalau dia bermaksudkan demikian, nak cari memang tak ada. Tu pun nasib baik ada sebahagian tu, tolong belikan pada mereka. Melampau sangat ni. Kami ada Mekah pun tak sampai tahap ni, hang tiba-tiba mari ni tak pakai apa ni, letak situ. Jadi bila mereka tengok, ni beli baru lah. Beli baru tak buat dosa ni, pakai. Faham tak? Okey. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nombor 3, dan mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah. Ada kata hikmah tu ialah sunnah-sunnah Nabi. Cuma dalam konteks yang ketiga, mengajarkan Quran berkaitan dengan hukum hakam halal haram. Nabi mari ini nak cerita kepada kamu, ni boleh buat, ni tak boleh buat, ni Allah suka, ni Allah tak suka, ni Allah perintah, ni Allah larang, ni halal, ni haram. Dan hikmah tu adalah bentuk pelaksanaan. Jadi 3 poin ni, nampak ke tak nampak apa yang Nabi buat ni? Inilah yang perlu ada bagi setiap penceramah, bagi setiap ulama sekalipun, bagi setiap da'i, bagi setiap orang yang nak mengajak pada jalan Allah. Ni 3 benda penting. Pertama, apa dia? Yatslu tilawah, yuzakkihim tazkiyah, wa yu'allimuhum ta'lim. Jadi dia ulama besar ke, dia da'i ke, dia penceramah ke, nak ajak orang lain, pertama ialah tilawah, yang kedua ialah tazkiyah, yang ketiga ialah ta'lim. Tilawah, membacakan. Orang nak ajak orang lain kena baca Quran hari-hari. Orang yang nak mengajar tu hari-hari Quran tu jadi bacaan dia, bukan pilih-pilih ayat tak nak mengajar aja. Hari ni tajuk solat Jumaat, hari ni tajuk ibrah Jumaat. Baru nak buka surah Jumaat, baca sikit-sikit. Tapi biar jadi Quran ni bacaan harian kita. Kenapa perlu diperbanyakkan ayat-ayat dan nas Al-Quran dalam kuliah ataupun ceramah? Macam ni tuan-tuan. Fungsi ayat Quran ni ialah mukjizat, dan yang kedua memberi petunjuk dan hidayah kepada orang yang mendengar.
Kenapa perlu diperbanyakkan ayat Quran? Sebab kita tidak tahu ayat mana, surah mana yang jadi sumber petunjuk dan hidayah pada seseorang. Mungkin saya baca ayat ni, orang di sini tak ada seorang pun dapat petunjuk, dapat hidayah. Tapi baca ayat ni pada tempat lain, Ustaz dengan ayat yang Ustaz baca tadi, saya hak jahat selama ni rasa nak insaf tak? Rasa nak jadi baik. Mungkin ayat tu pada orang ni jadi ni. Baca di sini tak jadi apa. Baca pula ayat ni mungkin jadi apa pada orang di sini, tak jadi apa pada orang lain. Contoh, sebelum turun surah Toha, banyak dah ayat turun, banyak dah surah turun, tapi terkesan tak pada Sayyidina Umar? Terkesan tak pada Sayyidina Umar? Tak terkesan. Al-Iqra dah turun, tak terkesan. Ya ayyuha muzammil, ya ayyuha mudassir, tak terkesan. Tapi bila baca saja surah Toha, tengok. Adakah hal lain itu bukan mukjizat? Mukjizat. Hal lain itu bukan wahyu? Wahyu. Tapi terkesan bila time surah Toha. Mungkin sahabat lain bukan surah tu, ayat lain, surah lain. Satu kena bacakan pelbagai sebab kita tak tahu. Kita hanya penyampai, yang bagi petunjuk, yang bagi hidayah siapa? Allah. Yang kedua, tazkiyah. Tazkiyah ni nak menyucikan. Sebelum kita nak sucikan orang lain, kita sendirilah kena sucikan diri kita. Maksud suci itu sekurang-kurangnya sentiasa menambahkan amal soleh dan mengurangkan amal toleh. Hak buruk tu memang ada lah, manusia ni dah lemah. Kurangkan, hak baik tu tambah. Sebab kita nak ajar orang lain, nak ajak orang lain suruh buat benda yang sama. Bukan dengan ceramah kita makin orang jadi jahat, bukan dengan ceramah kita orang makin jadi liar, bukan dengan ceramah kita orang jadi makin berperangai buruk. Yang ketiga, mengajarkan taklim tadi. Hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran, hukum hakam yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Ingat, kebenaran di sisi kita orang Islam sudah final, sudah tamat. Kebenaran bagi orang Islam sudah final, sudah tamat. Kalau dengar sekali macam pening sikit. Maksud saya macam ni. Kerana apa? Sudah final, sudah tamat. Kerana penurunan Al-Quran sudah pun berakhir, komplit dah turun. Dan kebenaran itu sememangnya sudah berada dengan kita dah selama ni, lama dah. Tak akan ada dah wahyu lain yang akan turun pada kita. Is a final, tamat dah. Baki lagi tugas ulama, pendakwah, da'i yang jujur dan ikhlas, mengupas, menafsirkan, menyebarkan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Bagi orang awam mengambil faedah, mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kupasan dan penafsiran tadi. Sebab tu kita tak sama dengan orang kafir. Biasa tagline orang kafir, mencari-cari kebenaran. Sebab dia tak jumpa lagi kebenaran. Kita kebenaran sudah tamat. Kebenaran sudah final. Sama ada kamu rajin tak rajin baca Quran, dia dah ada dengan kita. Kamu nak rajin semayang tak mau semayang pun, dia dah tamat. Nak puasa tak mau puasa pun, benda tu dah settle. Baki lagi antara kamu nak buat dengan tak mau buat. Jelas di situ. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal kamu sebelum tu dalam keadaan sesat senyata-nyatanya. Inilah bukti Nabi Muhammad benar-benar Nabi dan Rasul. Wahyu Al-Quran benar-benar datang daripada Allah. Sebelum ini, umat di Mekah bersifat ummi. Tak erti baca, tak erti tulis. Dari sudut akidah, mensyirikkan Allah. Dari sudut amalan, membid'ahkan amalan-amalan peninggalan Nabi Ibrahim. Dari sudut akhlak, tuan-tuan pun faham. Tanam anak perempuan hidup-hidup, suka berjudi, suka tilik nasib, suka minum arak, suka berzina, suka bergaduh dan berperang perkara remeh-temeh, suka menilik nasib, itu standard amalan dia pun. Tapi dengan hadirnya dua benda yang besar, Quran dan Nabi telah berjaya menukar watak yang ada pada yang Nabi dakwahkan tadi. Tengok, itulah mukjizat dia. Sebelum ni mensyirikkan Allah,
Nabi berjaya melahirkan sahabat-sahabat yang berpegang teguh dengan ketauhidan kepada Allah. Sebelum ni duk reka-reka ibadat, duk tambah-tambah ibadat dengan amalan yang sebenar, yang diajarkan secara terus dan langsung oleh Nabi. Kalau kata Nabi nak ajar semayang, Nabi ajar, langsung dilihat, langsung ditiru, langsung dipraktikalkan sewaktu berjamaah. Nabi nak puasa, sahabat boleh tengok, kalau ada muskilah boleh tanya, ada problem boleh tanya secara terus. Nak buat ibadat haji, Nabi tunjuk jelas. Bahagian amal, bahagian akhlak. Akhlak Nabi sewaktu bersama mereka pun dah mencontohkan. Nabi bercakap lagu mana, kalau nak tegur orang lagu mana, kalau nak cakap dengan orang lagu mana, kalau kita nak tu lagu mana, cara nak ni lagu mana, dengan orang macam ni lagu mana. Sebab tu dalam Quran, konteks komunikasi dan bercakap sekurang-kurang 6 jenis Allah datangkan. Dalam surah An-Nisa ada 3 jenis. Qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan baligha. Dalam surah Al-Isra ada 2. Qaulan karima, qaulan maisura. Dalam surah Taha, qaulan layyina. Semua tu bentuk percakapan yang baik, tapi konteks dia berbeza. Ada yang ni jenis untuk cakap dengan ibu bapa, nak cakap macam mana. Yang ni nak cakap dengan jelas, padat dan mudah faham. Bukan jenis berbelit-belit, pi jauh kona kau tu orang tak faham. Ada yang jenis cakap jelas, tepat dan betul. Bukan jenis sastra. Kita nak habaq kawan tu buat dosa. Kita nak tegur, nak nasihat dia buat dosa. Tapi kita tak cakap, hak hang buat ni Allah marah, hang buat ni Nabi tak suka, hang buat ni dalam agama berdosa. Dia tak dihabaq lagu tu. Ada pun kereta yang berwarna putih kadang-kadang tetap diselaputi oleh lumpur dan selut. Dia nak habaq kawan tu buat dosa. Dia pergi pula analogi kereta putih kadang-kadang kotor. Kawan tu lepas tersudah tak faham nak cerita apa ni, tiba-tiba kereta putih kena selut, kena kotor. Dia tak habaq terus kawan tu buat dosa yang Allah tak suka. Tak boleh juga. Sastrawan tinggi sangat. Yang paling susah dalam banyak-banyaknya apa? Keadaan macam ni. Qaulan maisura. Kita ni, kalau orang miskin, fakir miskin mari minta derma. Selalu waktu kita ada duit, tak ada masalah, RM10. Ada duit lebih sikit, RM20. Cuba bayangkan waktu tu, orang tu datang minta sedekah dan keadaan kita masa tu tak ada duit sungguh. Kita sendiri pun kesempitan, tapi kita nak habaq satu ayat, nak bagi dia tak terasa dan nak bagi dia juga memahami pada waktu tu, hak aku orang hak hang minta ni pun tak ada duit. Agak-agak nak buat ayat macam mana sebaik-baik ayat. Payah tu. Nak suruh kita cakap ni dengan lembut dia faham. Betul kamu memerlukan, tapi kamu juga kena faham. Ni penerangan bukan contoh ayat. Kamu juga kena faham bahawa aku pada masa ni pun sempit, tapi kita nak cakap sebaik-baik ayat. Bagaimana ayat susah nak kerik ni. Kawan tu tak terasa hati, lepas tu dalam masa sama dia faham. Oh, rupanya ayat yang aku faham lah. Dia pun tak ada masa ni. Bukan je lekah. Hari tu bukan RM10 dah lah. Hak yang kedua RM20 lah. Tak reti-reti lagi. Pergilah cari orang. Tu bukan ayat dia. Payah tuan-tuan nak cakap ni. Kadang-kadang kita nak cakap benda betul ni sebab silap teknik dan gaya percakapan, orang sakit hati. Orang sakit hati. Nak cakap benda baik dah, hak Allah suruh dah, hak Allah larang dah, tapi tak kena gaya cakap, tak kena konteks cakap. Jadi orang sakit hati, jadi orang marah. Itu kena pandai layan. Kena pandai layan. Okey, habis ya? Habis ya? Padang pukul 10. Saya rasa dia pun kat dalam tu, Ustaz ni janji 9 suku ni bila nak selesai sungguh ni. Sebab saya pun penat dari Johor. InsyaAllah cukuplah untuk malam ni. Dan kita pun dah nak hampir pukul 10. Jadi walaupun cuma 2 ayat, penting saya nak beritahu, tunjang
intisari dan tema penting surah Al-Jumu'ah duduk dalam ayat yang kedua. Itu ayat kedua. Walaupun nama dia Jumaat, Allah cerita hujung dah 9, 10, 11 tentang solat Jumaat tu kan. Nah, abadnya salah satu kepentingan solat Jumaat ialah menegakkan agama Allah dan menyebarkan risalah dakwah Islamiah. Salah satu. Tapi tujuan dia duduk ayat nombor 2 tadi. Bagaimana Rasulullah mempraktikalkan tugas dia sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tilawah, tazkiyah, taklim. Ini perlu ada. Jadi saya mohon kemaafanlah sebab lebih masa ke kurang masa ke, kalau tuan-tuan tak puas hati ke, ada masa kita berjenaka lawak sikit-sikit tu, itu ke tepi. Ambil yang berfaedah, ambil yang bermanfaat, yang menjadi isi-isi penting perbicaraan dan perbahasan pada malam ini. Jadi saya berhenti di sini, mudah-mudahan ada manfaat terhadap diri saya sendiri yang bercakap dan mudah-mudahan juga ada faedah dan bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Doa. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوسط اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz Rahim atas